Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Roslizam bin Hasan, pensyarah profesionalism guru kami. Pada hari ini, kami akan membentangkan soft skills for novice teacher. Tujuh kemahiran insaniah yang perlu ada pada guru, antaranya ialah kemahiran komunikasi. Baiklah, kemahiran komunikasi adalah menggabungkan keupayaan untuk berkomunikasi dengan berkesan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris melintasi pelbagai konteks dan khalayak. Kemahiran komunikasi juga boleh ditakdirkan sebagai pemindahan maklumat dan makna daripada satu pihak pengantar kepada pihak yang lain, maksudnya pihak pengantar daripada guru kepada murid. Kemahiran komunikasi yang perlu ada pada guru seperti kebolehan menyampaikan idea dengan jelas, berkesan dan yakin melalui mood bertulis dan tulisan. Maksudnya guru tu mestilah boleh untuk menyampaikan sesuatu perkara tu dengan jelas. Seterusnya, keupayaan untuk mendengar secara aktif dan bertindak balas dengan sewajarnya. Maksudnya guru tersebut boleh juga mendengar persoalan daripada murid tu dengan baik dan juga dapat bertindak balas, iaitu menjawab jawapan dengan baiklah. Seterusnya, keupayaan untuk membuat persembahan yang jelas dan yakin sesuai dengan penonton. Jadi, guru tersebut perlulah menyampaikan suatu ilmu tu dengan jelas dan juga yakin sesuai dengan penonton, maksudnya sesuai dengan pelajar tu sendiri, iaitu memberi kefahaman yang baik kepada pelajar. Okay, seterusnya, kemahiran komunikasi yang keempat adalah kebolehan menggunakan teknologi dalam persembahan, iaitu guru tersebut menggunakan alat bantu mengajar teknologi sebagai mampu untuk menyampaikan satu ilmu tu dengan mudah. Seterusnya, yang kelima, keupayaan untuk berunding dan mencapai persetujuan. Dan akhir sekali, keupayaan untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeza budaya, yang mana guru tu sendiri boleh memberi kefahaman yang jelas kepada pelajar yang sebangsa dengannya maupun yang berbeza bangsa. Kemahiran insaniah yang kedua yang perlu ada pada seorang guru adalah kemahiran berfikir, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Menggabungkan kebolehan berfikir secara kritis, iaitu secara peka, logik iaitu secara logik menggunakan akal, kreatif dan analytical yang membawa maksud seorang guru tu mampu atau berkebolehanlah untuk menganalisis sesuatu perkara. Antara keupayaan yang perlu ada pada kemahiran berfikir adalah keupayaan untuk mentakrif dan menganalisis masalah dalam domain yang kompleks, bertindih, tidak jelas dan membuat pertimbangan yang disokong dengan baik. Yang kedua, kebolehan mengaplikasi dan meningkatkan kemahiran berfikir, terutamanya menakul, menganalisis dan menilai. Terutamanya menakul, iaitu kemahiran menakul ni biasanya digunakan dalam proses penyelesaian masalah dan merujuk kepada kebolehan kognitif, iaitu pemikiran seorang yang secara sistematik, iaitu masa guru-guru ni perlu lebih kreatif dalam memberikan aktiviti yang boleh mencabar kepada pelajar sebagai asas dalam melahirkan pelajar yang mampu membuat penakulan, iaitu mampu membuat penyelesaian secara logik, di mana akhirnya mereka ni dapat bersainglah dalam bidang pekerjaan yang semakin mencabar. Seterusnya, yang ketiga, keupayaan mencari idea dan penyelesaian alternatif. Seterusnya, keupayaan untuk berfikir di luar kotak, yang mana pemikiran di luar kotak ni akan memupuklah pemikiran yang lebih terbuka dan memupuk keupayaan yang kreatif. Dan akhir sekali, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya komuniti dan persekitaran kerja baharu. Soft skill yang ketiga, kemahiran kerja berpasukan. Kerja berpasukan menggabungkan keupayaan untuk bekerja dengan orang lain dengan latar belakang yang berbeza untuk mencapai matlamat yang sama. Jadi, kemahiran kerja berpasukan ini mempunyai 3 keupayaan. Yang pertama, keupayaan untuk mewujudkan hubungan yang baik, berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara berkesan dengan mereka untuk mencapai objektif bersama. Yang kedua, keupayaan untuk memahami dan mengambil alih peranan pemimpin dan pengikut yang boleh ditukar ganti. Dan yang ketiga, keupayaan untuk mengenali dan menghormati sikap, tindakan dan kepercayaan orang lain. Mana kata kita menerima cadangan dengan hati terbuka. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan soft skill yang keempat, iaitu kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. Pengurusan maklumat berkaitan secara langsung dengan pengurusan pengetahuan. Pengurusan pengetahuan merupakan satu proses yang bermanfaat, membangun dan menggunakan pengetahuan. Dengan menguasai kemahiran pengurusan pengetahuan, pengetahuan dapat diurus dengan kemas dan dapat digunakan dengan berfaedah. Sebagai contoh, pengetahuan dapat dikongsi dalam sesuatu organisasi sehingga menjana idea yang kreatif. Manakala pembelajaran sepanjang hayat ialah satu proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan kepercayaan manusia dalam pendidikan. Proses pembelajaran ini berlaku di mana-mana tempat pada sebarang masa. Pada bahasa kasarnya, pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat menggabungkan keupayaan untuk meneruskan pembelajaran secara bebas dalam pemerolehan pengetahuan dan kemahiran baru. Sekiranya kita mampu menguasai kedua-dua kemahiran ini, yakni kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat, kita mampu untuk mencari dan mengurus maklumat yang berkaitan dengan pelbagai sumber. Yang kedua, kita mampu untuk menerima idea yang baru dan belajar secara bebas dalam pemerolehan pengetahuan dan kemahiran baru. Yang terakhir, kita mampu untuk membangunkan minda yang ingin tahu yang didorong oleh kegairahan untuk pemerolehan ilmu. Secara rumusan untuk soft skill yang keempat ini,
Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Dengan pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat, kita mampu untuk merancang strategi untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran. Seterusnya adalah kemahiran keusahawanan. Kemahiran ini adalah menggabungkan keupayaan untuk menganalisis situasi dan mengenali peluang untuk menggunakan pengetahuan tersebut dan kemahiran seseorang itu untuk peluang perniagaan. Jadi di sini, kemahiran keusahawanan mempunyai keupayaan untuk mengenal pasti peluang perniagaan yang ada. Baiklah, kita teruskan dengan kemahiran yang keenam, iaitu kemahiran kepimpinan dan proaktif. Di sini dapat dimaksudkan bahawa kepimpinan dan proaktif menggabungkan pengetahuan tentang prinsip asas kepimpinan dan penerapan ciri-ciri kepimpinan dalam interaksi seseorang dengan orang lain. Di sini dapat dijelaskan bahawa kemahiran kepimpinan dan proaktif mampu untuk menunjukkan pengetahuan asas kepimpinan. Selain itu, kemahiran ini juga mempunyai keupayaan untuk bertindak dan menarik minat dengan orang lain. Kemahiran bagi guru novis yang terakhir ialah etika dan integriti. Etika menggabungkan keupayaan untuk menggunakan piawaian etika yang tinggi dalam amalan profesional dan interaksi sosial. Sebagai seorang guru, sikap profesionalisme dan pergaulan sosial perlu beretika agar tidak menyentuh isu-isu yang sensitif. Keupayaan untuk bertindak secara beretika dan dengan rasa tanggungjawab sosial yang tinggi, iaitu jika terdapat sebarang permasalahan, guru perlu menjaga tindak balas kelakuan terhadap orang lain. Seterusnya, kebolehan penganalisis dan membuat keputusan beretika semasa menyelesaikan masalah. Guru perlu bijak memberi penjelasan yang jelas terhadap masalah yang timbul untuk mengelakkan masalah itu menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, keupayaan untuk memahami kesan ekonomi, alam sekitar dan sosio-budaya amalan profesional. Sebagai seorang guru yang berintegriti, perlulah sentiasa mengambil tahu akan isu-isu semasa yang berlaku di zaman ini. Tuntasnya, 7 kemahiran yang kami nyatakan ini boleh diperkembangkan oleh guru novis dari masa ke semasa. Sebenarnya, tidak semua guru memulakan kerjaya mereka dengan mempunyai kemahiran ini secara menyeluruh. Kemahiran ini akan berkembang apabila guru didedahkan dengan pengalaman yang baru dalam dunia pengajaran dan pembelajaran. Justeru, guru novis perlu sentiasa bersedia dengan cabaran di masa hadapan.